nanti kita bincang. Jadi al-masyaqqatu tajlibut taysir, maknanya kesusahan menarik kemudahan. Jadi dia, kalau kita tengok mata saja payah nak faham. Dia kena ada huraian, ada contoh kan. Maknanya kesulitan mendatangkan kemudahan. Masyaqqah ni kesulitan, kesukaran, kesusahan. Kesulitan, kesukaran, kesusahan itu bukan pada syariat sana dah. Syariat yang diturunkan oleh Allah Ta'ala itu bersifat mudah, bersifat anjar, mampu buat. Orang kata susah-susah ni atas kita, atas mukallaf, atas mukallaf. Maka tajlibut taysir membawa kepada kemudahan. Maknanya kita kata di situ ada kemudahan, di situ ada kemudahan, ada keanjalan. Salah satunya rukhsah lah, rukhsah. Topik rukhsah. Rukhsah ni kelonggaran. Macam orang musafir semayang 4 rakaat tu dibenarkan buat 2 rakaat. Rukhsah lah. Dia panggil taysir, mudah. Bab puasa pula apa nama ni, kita kata puasa Ramadan ni wajiblah, fardu. Tapi ada orang tertentu tak apa dia tak puasa. Ya, tapi ada yang kalau dia tak mampu qada pun ada juga. Mereka tak payah qada, cukup dengan fidyah. Bahkan boleh anak-anak berqada. Itu perbincangan panjang lah. Tapi nak cerita sini, apabila ada masyaqqah, ada kemudahan, ada syariat gitu. Dan masyaqqah saat ni dia tidak kata satu bentuk, tidak. Dia ada banyak bentuk. Ada masyaqqah yang kritikal, sangat berat. Ada masyaqqah yang ada masyaqqah tengah-tengah. Masyaqqah berat saat ni lah. Kita kata contoh berlaku zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang sahabat Nabi dia bermimpi, mana itu junub seorang tentera tu. Lalu apabila dia bermimpi berjunub, maka dia kena akad hadap sah, kena mandi wajib. Dia tanya sahabat-sahabat semua jawab, kena mandi. Dia pun mandi, meninggal. Masa tu terlalu sejuk cuaca. Apabila diberitahu kepada Nabi marah. Pada waktu itu dia boleh bertanya, ada dia panggil kesukaran yang kita kata kritikal. Tapi kesukaran orang ni contohnya kita kata luka tangan, sakit gigi, sakit kepala, tak boleh main dia kata. Ataupun tak boleh puasa, pakai jamu tu, sakit gigi tu, luka sikit, tak boleh. Dan di antara keduanya macam buat puasa lah. Orang kena gastrik, tak apa dah. Kalau dia puasa tu boleh memudaratkan diri dia. Di situ maksudnya al-masyaqqatu tajlibut taysir. Asalnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Itu asal dia. Asal dia ada dalil dia. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Maksudnya dia tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama. Allah Ta'ala tak nak hamba dia ni terbeban, berat, susah. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bu'istu bil hanifiyatis samhah. Maksudnya aku diutuskan dengan membawa agama yang lurus dan pemurah. Dia sebut maksud situ pemurah, sebenarnya dalam penterjemahan lain mudah. Samhah tu mudah. Mana agama kita ni, ciri-ciri yang ada pada agama kita ni adalah agama hanifi dan juga mudah. Agama yang mudah.
hok kata payah, hok kata susah tu hamba. Manusia yang selalu mempertikaikan, yang selalu komen tentang agama. Contoh hok mudah lah, contoh hok mudah berlaku seharian ni. Contoh perintah tutup aurat bagi wanita, contoh pakai tudung. Di kalangan kita umat Islam sendiri ni contohnya yang tidak nak pakai tudung, tak sih dah. Maka dia kata panah, dia kata selabu. Itu pertikaian yang timbul pada diri manusia. Sedangkan benda tu di dalam syariat ia adalah sesuatu yang mudah, tidak susah. Bab-bab lain gitulah, supalah. Sedangkan agama yang diturunkan kepada kita ni melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bersifat rahmah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan kamu wahai Muhammad, yakni agama keseluruhan ini, syariatnya, melainkan rahmat bagi sekalian alam. Maka di situ kita kata ada kebaikan, ada maslahah bagi hamba. Tidak timbul kita kata satu penganiayaan. Tidak timbul maknanya kita kata Allah Ta'ala nak menganiayai hamba-Nya, nak menyusahkan hamba-Nya. Tidak. Walaupun pada zahir yang dilihat oleh mata kasar manusia, seolah-olah, seakan-akan susah, payah, ataupun dia kata apa, menyusahkan dan sebagainya. Itu adalah pandangan hamba, pandangan manusia. Sedangkan Allah Ta'ala, dan kita kena yakin bahawa setiap yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala daripada segi peraturannya itu akan memberi kebaikan kepada kita, akan memberi maslahah kepada kita. Itu yang disebut bu'istu bil hanifiyatis samhah. Kemudian yang ketiga daripada kaedah yang besar itu, iaitu kemudaratan terhapus. Dalam bahasa Arabnya ad-dararu yuzalu, ataupun boleh kita maksudkan dengan kemudaratan mesti dihilangkan. Itu kaedah. Kalau ada mudarat, kena hilang, kena buat. Kita pernah lalui situasi mudarat 2 tahun COVID COVID-19 itu dikenali sebagai ad-darar, darar bagi manusia, seluruh manusia, bukan orang Islam, seluruh manusia. Maka pada waktu itu kita pakai kaedah ini, ad-dararu yuzal. Kemudaratan itu mesti dihapuskan, mesti dihilangkan dengan pelbagai cara. Sebab di situ timbulnya penjarakan sembahyang, tak boleh salat, tak sembahyang jemaah, tak boleh sembahyang berjemaah. Daripada kaedah ad-dararu yuzal. Siapa kata gitu? Orang ahli fiqh, orang alim, bukan orang kampung. Orang kampung kita ikut kan? Tapi kaedah di sini terpakai. Itu nak beritahu keanjalan syariat kita, agama kita. Tapi kalau kita tengok pada zahir, macam dia bersalahan dengan agama dah, macam pertentangan. Maka di situ timbul kelompok menentang, marah sebab dia tidak belajar kaedah fiqh. Agama tu secara keseluruhan, secara luas dia kena belajar belakang. Fiqh fiqh satu benda, kaedah fiqh ada lagi, usul fiqh macam-macam luas. Maka ad-darar yuzal itu situ maksudnya. Asalnya adalah sabda Rasulullah SAW, la darara wa la dirar. Ini hadis yang kita bincang ni. Maksudnya tidak boleh memudaratkan dan membalas kemudaratan dengan kemudaratan. Itu berdasar kepada hadis itulah. Dan yang keempatnya, adat itu menjadi hukum. Adat itu menjadi hukum. Ini dalam bahasa Arabnya al-adatu muhakkamatun. Apabila tidak ada
nas-nas dalam Al-Quran dan juga dalam hadis. Maka adat itu juga boleh dijadikan hukum. Adat diambil kira dalam penentuan hukum selama mana adat tadi tidak bertentangan dengan syarak. Boleh. Boleh kan? Banyak adat-adat yang digunakan pakai dan dijadikan sebagai hukum. Kadang-kadang di antara satu tempat dengan satu tempat tak sama adat dia. Tak? Tempat kita ni pakai piah kita kata reju, betul tak? Ju ni pakai piah ju, ataupun pakai piah di imam atau pakai jubah di imam. Itu adat tapi sudah macam jadi satu hukum. Macam mana orang tengok dia tu? Biasa orang tua kita dulu dia nak buat tu wali lah, tu wali nikah kan. Ya, dia pun tengok pakai piah ju. Ada pecah media kopi. Apa orang kampung situ daripada segi urufnya orang pakai piah ni ju. Pakai piah gelap. Kadang-kadang curi pakai piah dah. Tapi dia ada hati dia dah. Tadi kita tadi. Iya, kita tadi korek je. Tapi kalau kita kata rambut panjang ataupun pakai seluar jeans tempat kita, apa kita pun tengok pelik. Rambut merah pun dah pelik. Jadi adab kita. Walaupun kadang-kadang rambut merah pun jeans bukan jahat pun dia. No. Berjubuk dia, tapi kalau dia buat gitu dari kampung menyebabkan pandangan orang jadi fitnah. Orang tengok, dia ni topik negara buah mana. No. Rambut merah, pakai seluar jeans, tapung situ, tapung sini. Maka amalan dalam kehidupan kita pun tengok pada adab setempat. Hukum wajib ke harus? Dia berubah-ubah, tidak kata wajib. Dia hukum ni. Ya. Tapi daripada segi kita kata adat itu menjadi hukum. Dia benda besar berlaku dan kita amalkan. Sekarang ni contohnya harta sepencarian. Tak ada dalam nas kan? Ada harta sepencarian. Dia diambil daripada adat Temenggung dan adat Pepatih. Rupa-rupanya. Ni apa dia sebut semua ada Temenggung, ada Pepatih, ada Temenggung, ada Pepatih ni. Rupa-rupanya tu adat yang diterima pakai dalam Islam. Ada adat-adat yang Islam terima pakai. Jadi apa ni, ahli ulama ia berdasarkan kepada al-adatu muhakkamatuh. Banyak lagi ni. Bak jual beli kan. Kalau kita nak jual beli ni apa ni molek, apa dia betul, kena ada akad kan. Ijab kabul. Aku belilah. Yo, ikan ni sekali dengan harga RM4 dah. Aku jual lah. Bagus sah kan. Tapi sampai kita dah ni pakai orang piti hangut-hangut sesat. Dia panggil jualan hangut dah. Dalam istilah mereka panggil mu'atat. Jual beli tunjuk dah. Holo ke holo mari tak kecek sepatu. Holo tu yang orang pergi. Dia faham tu. Ada di situ apa nama ni berdasar kepada kaedah ni lah. Al-adatu muhakkamah, menjadi hukum, dibenarkan. Boleh. Maka kali-kali nak main akak situ Pak Agak ada. Main akak banyak barang beli tu. Dengan susunya, dengan gula, dengan beras, dengan bawang putih, bawang merah habis. Lah ni dia pering keren tu bik senara tu jodoh tu. Faham. Tapi di situ kita kena ada orang panggil amanah juga. Kadang-kadang orang jual sendiri pun menipu tu, ada dia pering tu. Harga 10 ya, bayar 10 ya. 70 sen dia dah. Ataupun masa nyucu patut cucu apa 10 ya, dicucu 8 ya. Kena kok cucu dia tapi dia pakai bubuk kali. Ada berlaku dah. Amanah di situ pula walaupun hangut mari ni. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Fama ra'al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan." Maksudnya maka apa sahaja yang dipandang oleh kaum muslimin itu baik, maka ianya di sisi Allah adalah baik. Ni satu daripada kaedah. Tua kita ni kata hadis
Yang sahih kata-kata ini adalah daripada kata-kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Tapi ada pandangan kata bukan hadis. Dia kata ini adalah kata-kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Maknanya kalau keseluruhan orang Islam ni, semua orang Islam ni ramailah jumpa orang Islam ni, orang ramai apa ni Muslim ni kata benda ni comel, maka di sisi Allah Ta'ala dia comel seperti ni lah. Kita kata harta sepencarian sana ni benda comel kan, benda comel, benda molek, pemilikan harta. Kalau tak ada benda tu, nyanyi lah kau reti no, ataupun nyanyi lah kau jatuh. Pas setengah-setengah hukum tu kadang-kadang boleh kau reti no belakang harta tu, ataupun boleh kau jatuh belakang ada ni. Berdasarkan apa yang telah dinukilkan dalam hadis bab hadis ini, maka hadis ini diiktibarkan sebagai seperempat dari fiqh Islami, fiqh Islami. Dia kata dari berdasarkan kepada hak ni lah. Al-yaqin la yuzal bisyakki, al-masyaqqatu tajribu taysir, ad-darar yuzal, al-'adatu muhakkamah. Ni maka hadis ad-darar ala darar wa la dirar ni 1/4 daripada fiqh Islam. Yang mana besar, 1/4 yang mana besar. Kebanyakan sebahagian besar hukum ataupun syariat ni ada dalam hadis ni. La darar wa la dirar, besar sangat. Sebab kita kata dalam bab apa ni musibah Covid dulu lah. Siapa kau tak boleh pergi salah, tak boleh duduk dekat, kena 3 meter lah. Tu sebab la darar, tak boleh memudaratkan orang. Mana di situ berdasarkan kepada kajian lah, kajian pakar, maknanya kena ada juga korinah dia tu. Sebab apa dilarang saat ni? Bukan kata larang semata-mata suka-suka larang tu. Larang tu ada kajian dia, ada kemudaratan dia. Yang mengkaji pula yang pakar, bukan orang kampung kaji. Dan dia ada apa nama ni, bukti-bukti kan. Kena orang itu salah, pas kena Covid saat ni, pas membawa mau. Siapa tak boleh nyawa kau, maka di situ keluarlah la darar sana. Jangan buat mudarat. Bagi salah orang yang sakit sana boleh salah, dia memberi mudarat orang lain. Itu la darar. Wala dirar ni pula tak boleh balas mudarat tadi dengan mudarat. Ada uraian di sini. Para fuqaha telah mengiktibarkan hadis ini sebagai satu asal kaedah daripada kaedah-kaedah fiqh. Dari kaedah ini bercabang pula darinya cabang-cabangnya yang lain. Antaranya adalah kaedah ketiga, ad-dararu yuzal. Ketiga tadi kita baca yang disebutkan di atas. Penjelasan kaedah-kaedah ini bersama-sama contohnya sekali ialah asal kaedah tersebut, asal kepada kaedah ini ialah sabda Rasulullah SAW. Ada hadis ni lah, hadis la darara wala dirar. Maksudnya tidak boleh memudaratkan dan membalas kemudaratan dengan kemudaratan. Jadi larangan, ini benda sensitif ni, larangan rokok ni sensitif sebab kita nak isap, betul tak? Penggemar rokok ni dia marah, tapi dari segi hukumnya berdasar kepada hadis la darar juga. Sebab apa? Sebab kajian pakar-pakar perubatan, maknanya kandungan asap dalam itu membahayakan kesihatan. Berdasarkan kepada ayat Quran, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Dan juga asap saat ini boleh memudaratkan orang lain. Berdasarkan kepada benda ni. Walaupun setengah ulama kata makruh, makruh. Walaupun makruh, tapi makruh yang berat. Tapi kalau kita kata orang tu asma, ataupun sakit dada, ataupun masalah jantung, dia isap, itu haram. Sebab dia jelas memudaratkan diri dia. Tapi kalau orang suka buka, contohnya tak ada penyakit ke apa, anak isap, boleh jatuh ke tahap makruh. Dia tengok keadaan. Tengok keadaan.
Dia nyak nyawa supaya nak mati. Pada betul pun ayat dia jangan isap. Pakcik, bahaya. Oh isap macam itu haram sebenarnya. Ada isap sari dua, tak apalah. Tahu Antara cabang-cabang fiqhnya ialah itu contoh. Jika beliau telah merosakkan harta orang lain, maka tidaklah harus pihak kedua itu pula merosakkan hartanya sebagai pembalasan terhadap pihak yang pertama yang telah merosakkan hartanya. Justru dalam perbuatan sedemikian akan memperluaskan kemudaratan tanpa sebarang faedah. Ini adalah dirar, membalas. Dirar, baca dia dirar, bukan darar. Darar tadi mudarat dia buat daripada diri dia. Dirar ni maknanya balas, membalas kemudaratan dengan kemudaratan. Pihak yang melakukan kerosakan adalah menanggung harta, yakni ganti rugilah yang telah dirosakkannya sebagai jalan untuk menghapuskan kemudaratan dari pihak yang kedua. Makna kalau orang kita kata gini lah, orang pergi nak motor dia, orang dia katuk motor dia pun nak marah, dia katuk pun motor, orang katuk motor dia, tak boleh. Ataupun orang tu katuk kerak ekor lembu dia kan, lembu dia rajin dia makan tanam dia kerak ekor putih, dia pergi cari lembu, kawan tu kerak ekor kata, tak boleh. Dalam agama la darar wa la dirar. Tapi apa yang perlu dibuat, dia kena kati dengan harta ataupun wang ringgit. Sebab Islam tak share di situ berlaku benda mudarat pula, sebab benda tu tak ada faedah. Tak ada faedah. Wanya kebinatang begitu. Jadi orang yang merosakkan suatu barang dalam menggantikan nilai barang yang dirosakkan, dia kena ganti. Asyik di kaedah dia kena ganti. Dia tidak kata mana pandai dia pergi kata supaya hari ni lah kita kata apa ni banyak berlaku ni dah. Apa nama ni mudah-mudah nak pergi katuk. Dah ni katuk. Okey. Tumbuk dia pergi tumbuk. Dah bocor tak selesai. Jadi bangga dah. Bangga bilik kena bertali arus muka hok je kena katuk. Dia ada waris dia juga dah. Dia ada pos saudara dia, sepupu dia. Akak pulak dia ni pergi katuk pula ni. Waktu pun marah pula dia katuk. Begak ajenyek dah. Cabang-cabang kaedah. Ad-dararu yudfa'u biqadril imkan. Cabang kepada kaedah la darara wa la dirar. Jadi panjang ni. Cabang dia ni banyak di sini. Jadi dia tidak sedetail pembelajaran dalam kawaid fikih yang sebenar lah. Kita diskusi sebagai satu contoh. Kemudaratan dicegah sekadar yang mungkin, ataupun kemudaratan dihalang seboleh mungkin. Wajib mencegah, maksudnya wajib mencegah kemudaratan sebelum terhasilnya kemudaratan itu dan mencari jalan keluar agar ianya tidak terjadi sekadar yang mungkin. Justru pencegahan adalah lebih mudah dari penghapusan. Pencegahan ini lebih mudah dari penghapusan. Dalam kaedah lain mengatakan al-wiqayatu khairun minal ilaj. Pencegahan itu mencegah lebih baik daripada mengubah. Mencegah lebih baik daripada mengubah. Mencegah sesuatu penyakit adalah lebih baik dari mengubatinya. Kaedah dia al-wiqayatu khairun minal ilaji. Penangguhjawaban yang diletakkan oleh syarak adalah mengikut kadar kemampuan manusia. Antara cabang-cabang fiqhnya adalah diharuskan menahan orang-orang yang masyhur dengan perbuatan fasad. Perbuatan fasad ni mana melakukan perzinahan, contohnya pelacuran, rogol dan sebagainya, dan mungkar, sehingga mereka menzahirkan taubat mereka walaupun belum sabit kesalahan undang-undang yang tertentu terhadapnya sebagai pencegahan terhadap kemudaratan mereka yang berleluasa dalam masyarakat. Boleh tahan dia, tak ada jaga dulu untuk mencegah sana.
untuk mencegah kemudaratan kepada orang lain. Dia panggil darul mafasid, mencegah kerosakan berlaku ke atas masyarakat dan orang lain untuk kemaslahatan umum. Maka orang tu terkenal lah sepuh, maknanya dia tu dengan kerja buat sana, kefasadan sana dah, kemungkaran dalam masyarakat boleh maknanya ditahan kita. Itu disebut sebagai kemudaratan, dicegah sekadar yang mungkin, mana semampu yang mungkin, seboleh yang mungkin, kena buat, kena ambil tindakan. Seperti contoh COVID tadi lah, COVID tadi kena apa ni, banyak kan SOP timbul gitu lah. SOP yang timbul tu berdasarkan kepada kaedah ni lah. Kaedah ad-darar yudfa'u biqadri imkan. Untuk cegah kemudaratan tadi, kena buat apa saja yang sepatutnya gitu. Kena ada. Kemudian yang seterusnya ad-dararu yuzal. Kemudaratan itu mesti dihapuskan. Ad-dararu yuzal. Pada hadis la darara wa la dirar juga. Maksudnya wajib menghapuskan kemudaratan yang telah terhasil dan memperbaiki kesan-kesan yang disebabkan oleh kemudaratan tersebut. Antara cabang-cabang fiqhnya ialah jika pancuran pahit seseorang itu menjulur keluar ke jalan lalu menimbulkan kemudaratan ke atas orang-orang yang lalu lalang, maka pancuran itu hendaklah dipindahkan dan pemilik hendaklah diberi ganti rugi jika terjadi sesuatu kerosakan terhadap pancurannya itu. Apa-apa saja yang mendatang mudarat kita kena hapuslah, kena sekap, kena sekap. Hak jelas kita bincang contohnya macam COVID lah, isu COVID dulu. Kemudian ad-dararu la yuzalu bimislihi. Ad-dararu la yuzalu bimislihi, maksudnya kemudaratan tidak dihapuskan. Tidak dihapuskan dengan kemudaratan yang seumpama dengannya. Tadilah wala dirar tadi. Hadis wala dirar tu dia timbul kaedah ad-dararu la yuzalu bimislihi. Kemudaratan tidak dihapuskan dengan kemudaratan yang seumpama dengannya. Maksudnya tidaklah diperbolehkan menghapuskan kemudaratan yang terjadi dengan mewujudkan kemudaratan yang lain, yang sepertinya atau yang lebih banyak lagi. Hak ni timbul dulu gagal masa COVID kan. Ada sebahagian kita dia kata apa apabila ada COVID sepatutnya kita kena pakat ke sejid. Ini pandangan ulama. Menukil daripada pandangan ulama. Jadi bapa tak pakat ke sejid, tak pakat beripun di sejid, pas tak pakat buat apa? Zikir di sejid, pas maya ajak amal-amal. Mengikut kaedah ad-dararu la yuzal bimislihi, ini tak boleh buat. Apa? Sebab apabila beripun amal-amal dibimbangi merepotnya musibah tadi. Jadi dia buat kaedah ad-darar la yuzal bimislihi, tak boleh. Walaupun kita tengok pada zahir zikir tadi, sembahyang hajat tadi, seolah-olah kita nak mengangkatkan musibah, tapi di situ menimbulkan kerosakan, kemudaratan yang lebih besar. Maka ad-dararu la yuzal bimislihi, tak boleh. Tak boleh nak hapus kemudaratan itu dengan mudarat juga, tak boleh. Jadi kena mengelakkan. Jadi tersangat detail lah, teliti lah. Apa ni ahli ulama ni dalam membuat salah satu fatwa dan keputusan. Tidak kata dia buat keluar fatwa dan keputusan tu dia kena kopi dah. Jadi kita kena kadang-kadang kena fikir. Kadang-kadang kita ni tengok maslahah khasah lebih kepada maslahah ammah, kepentingan diri khususi lebih daripada kepentingan umum. Dia tak boleh buat. Kadang-kadang pihak berwajib ni dia melihat kepada kepentingan umum. Kalau tengok kepentingan peribadi, kita tengok diri kita. Kalau kita tak boleh lah. Kalau kita boleh, orang lain boleh, kita tak boleh kadang-kadang.
Kadang-kadang orang lain tak boleh kita boleh, tak serupa. Maka kena tengok secara keseluruhan. Orang lain disebut holistik. Holistik. Kaedah holistik itu boleh dipakai. Antara cabang-cabang fiqhnya adalah seseorang itu tidak boleh memaksa rakan kongsinya membahagi-bahagikan harta yang dikongsinya sekiranya rakan kongsinya itu tidak setuju untuk menerima pembahagian tersebut. Justru di dalam pembahagian tersebut terdapat kemudaratan yang lebih besar dari kemudaratan perkongsian. Itu contoh yang dibuat ini. Maknanya contoh-contoh lama lah, contoh-contoh fiqh lama. Sebab kaedah-kaedah fiqh ni paling molek, paling comel kita cuba aplikasi dia dengan situasi semasa. Nak pakai dia situasi kita adalah ni. Kadang-kadang zaman dulu, beratus tahun dulu tu dia jadikan contoh. Kadang-kadang dia ada perbezaannya juga dah. Jadi benda ni sebenarnya kalau kita nak tengok dia ada dalam buku-buku fatwa terkini. Banyak buku-buku fatwa terkini yang dikarang oleh majlis-majlis fatwa ada berdasarkan pada kaedah-kaedah fiqh. Jadi kita berhenti situ. InsyaAllah kita akan sambung minggu depan, tak puasa lagi dah. Sekejap lagi sebelum puasa. Itu tajuknya ad-darar al-ashaddu yuzalu bid-dararil akhaffi. InsyaAllah apa yang kita terima malam ini jadi perkara yang bermanfaat kepada kita semua. Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruman ya rabbal alamin. Allahumma zidna ilma wa rizqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.